Tahukah anda, kerana benda ini, kemungkinan kereta anda tidak boleh bergerak. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen Tips Auto. Untuk segmen Tips Auto pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda, terutama yang pada pengguna kereta automatik. So, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Alright, untuk segmen pada kali ini saya akan kongsikan pada korang semua di luar sana untuk pengguna kereta automatik. So, saya pasti ada yang telah pernah mengalami dan ada yang belum pernah mengalami masalah tidak boleh masuk gear. Banyak pengguna-pengguna di luar sana yang menggunakan kereta automatik, pasti korang akan menghadapi masalah ni satu masa nanti. So, apa yang menjadi penyebab utama untuk masalah ni sebenarnya ialah benda ini. Ni dia. Okey, warna biru ni. Dia ada warna hitam, ada warna biru, mungkin ada juga warna putih. Okey, so benda ni adalah boost level gear. Okey, dia dipanggil boost level gear. Benda ni terletak betul-betul di dalam di dalam dashboard ataupun di bawah tombol gear kamu tu. Okey, kalau macam kenderaan yang menggunakan atas dashboard tu, so dia di bawah. Kalau kenderaan yang mungkin yang menggunakan paras gear di sebelah tepi, dia di bawah. So, fungsi benda ni sebenarnya ini adalah perantaraan. Okey, perantaraan antara kabel gear ke gearbox, dan benda ni bersambung dengan tombol gear anda. Okey, tempat anda menukar gear. Okey, yang anda pegang, tarik, surung. So, benda ni bila pecah, dia akan menyebabkan kereta kamu tidak boleh masuk gear. Okey, macam kalau kamu dari P mungkin tidak boleh masuk reverse, ataupun daripada D tidak boleh ke N, ataupun daripada D tidak boleh ke P, begitu dan sebagainya lah. So, kamu jangan risau kerana benda ni sangat murah. Okey, tapi walaupun ianya murah, benda ni susah mau cari juga. Okey, pasti ada di luar sana ingin mengetahui macam mana tanda-tanda boost level gear ni rosak. So, tanda-tanda yang ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Okey, mungkin kalau kamu mau rujuk video yang ada sebelum ini, kamu boleh cek di atas ni. Saya dah sertakan link video sebelum ni berkenaan dengan masalah level gear ni, level gear boost ni. Kamu boleh rujuk video penuh di atas untuk Isuzu D-Max saya lah. So, tanda-tandanya sebenarnya sangat mudah. Okey, kamu akan menghadapi macam rasa kamu punya tombol gear tu banyak free. Okey, kalau sebelum ni mungkin bila kamu tukar daripada D ke N ataupun D ke R, kamu punya level gear tu dia rasa fit. Tapi kalau boost ni sudah pecah ataupun hampir-hampir pecah, dia ada rasa banyak free. Okey, bila kamu sorong tu dia ada free lah, ada gap. So, itu tanda-tanda pertama lah. Okey, tanda-tanda pertama. Dan kalau tanda yang sudah betul-betul rosak, dia akan menunjukkan level gear indicator nomor di dashboard tu, dia akan negatif. Okey, negatif. So, apa dia negatif? Level gear tu dia tidak betul-betul engage lah, tidak engage masuk ke tempat yang sepatutnya. So, dia akan tunjuk negatif. Kalau sudah begitu, dia antara dua sajalah kan, sama ada kamu boleh masuk gear seterusnya ataupun langsung tidak boleh masuk. Ni ada satu pengalaman lah kawan saya sebelum ni, baru-baru ni rakan saya, kereta dia mengalami masalah ni lah, pecah ni, dan nasibnya kurang baik, keretanya terpaksa di towing. Kalau saya punya case dulu, saya sempat ke bengkel untuk ganti, tapi dalam perjalanan tu saya tidak beranilah kasih N. Bayangkan daripada rumah sampai ke workshop, bila berhenti di tengah jalan traffic light tu, saya tekan brake saja. Okey, so kalau kamu menghadapi masalah seperti ni, relax, jangan panik. Jangan panik. Kalau macam memang betul kereta kamu tu tidak boleh bergerak, boleh buat call towing, bawa ke bengkel dan sebagainya. So, benda ni kamu boleh beli.
okey, kamu boleh beli di kedai part kereta lah kan. Yang ini sebenarnya bus ni dia universal. Untuk semua kenderaan sebenarnya dia sama saiz. Sebab yang ini yang saya beli ni saya guna di Isuzu D-Max saya. Tapi yang sebenarnya part ini untuk Daihatsu lebih kepada Myvi. So maksudnya dia universal. Tapi walau bagaimanapun kemungkinan besar ada kenderaan yang mungkin dia punya bus berlainan lah. Tapi yang ini saya beli sama. Tapi walau bagaimanapun kamu jangan risau. Kalau kamu untuk persediaan sekarang ni yang sedang menonton video ni, kamu boleh cek link saya sertakan di bawah ni. Produk link yang saya sertakan di bawah ni, kamu boleh order. Simpan banyak sikit dalam kereta kan. Mana tahu satu hari nanti tiba-tiba kereta kamu mengalami masalah ni kan, kamu order produk yang saya sertakan di bawah ni. Ada saya linkkan ni produk tagging untuk ni di Shopee lah, sudah pastinya di Shopee. Kamu beli benda ni, simpan dalam kereta. Jadi kalau in case kamu punya kereta mengalami masalah macam rakan saya hari tu, so bawa towing ke workshop, kamu ada benda ni, minta tolong mekanik untuk gantikan. So selesai masalah dan tidaklah kamu pening-pening pergi ke kedai part untuk beli. Sebab itulah untuk pengalaman rakan saya ni baru-baru ni, dia pergi ke beberapa tempat, masalahnya benda ni tidak ada jual, tiada stok. Tapi nasib baiklah ada jumpa di satu kedai di kawasan lain, dia dapat. So pengajarannya, belilah benda ni, simpan dalam kereta banyak sikit, dalam 3-4 biji, sebab benda ni tidak akan expired rasanya. Sebab yang ini pun, yang ada di tangan saya ini pun sudah lebih daripada, rasanya lebih pada 2 tahun. Saya rasa masih lagi okey kan, simpan dalam kereta, standby. Alright, pada korang mungkin yang tidak sempat membeli ataupun kita ambil dalam kes kecemasan lah kan, bila bus gear ni pecah sebenarnya dia akan tertanggal daripada kabel tu, akan tertanggal daripada kabel, tertanggal tombol gear, dia bersambung. So benda ni perantaraan. So katakan kalau kamu tiada, sebenarnya kamu boleh gunakan kabel tie. Okey, kabel tie tu ikat. Okey, ikat di bahagian kabel tu ada satu lubang. Okey, ada satu lubang. So kamu boleh ikat untuk sementara waktu supaya kabel tu tidak terkeluar daripada tempat dia. So sementara waktu kamu belum ada bus ni, gunakan kabel tie. Okey, tapi jangan terus guna selamanya lah, sebab kabel tie ni kita tidak tahu berapa lama dia boleh bertahan di dalam dongan. Jadi kamu kena beli juga bus ni untuk diganti di dalam situ. Saya harap tips untuk pada kali ini dapat memberi sedikit penjelasan lah pada korang di luar sana untuk pengguna kereta automatik. So lepas ni jangan kasih lama, kamu order bus tersebut. Link di bawah ni saya sertakan, tidak mahal sebenarnya. Beli banyak sikit, simpan dalam kereta, okay, untuk kecemasan di masa akan datang. So mana tahu kan kereta kamu tersadai di tepi jalan kan, sebenarnya kamu boleh buat sendiri untuk penggantian bus ni. Tapi bergantung kepada seseorang lah kan. Kalau dia ada kemahiran untuk buka pasang, tiada masalah sebenarnya. Tapi kalau macam yang memang tidak mahir, memang kena bawa ke bengkel lah kan, sebab dia memerlukan sedikit kerja. Okey, buka box di bawah tu, cover di bawah tu, barulah kamu nampak kabel yang bersambung dengan tombol gear tu. So siap sedia untuk membeli bus tersebut. Okey, rasanya sampai di sini untuk konten saya pada kali ini, tips auto pada pengguna kereta automatik. Semoga ianya memberi maklumat awal pada korang semua untuk persediaan di masa akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.